mengadakan perkara bid'ah dan dia merasakan baik, maka sesungguhnya dia telah menyangka Nabi SAW telah mengkhianati risalah. Mereka punya hujah dia lagu tu. Siapa yang buat benda baru dalam agama, tidak guna biji tasbih tu, Nabi tak nak guna lagu tu, dia buat lagu tu dan dia rasa benda tu pula benda betul, dia telah menganggap Nabi mengkhianati risalah yang dibawa. Subhanallah. Lalu beliau berdalilkan dengan ayat bermaksud, hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku sempurnakan kepada kamu nikmatku. Al-Maidah ayat 3. Imam Malik berkata lagi, apa-apa yang pada hari ini bukan ajaran agama, maka pada hari ini ia bukan agama. Oleh kerana itu, tidak sepatutnya kita berbalah sesama sendiri dan berpecah belah hanya kerana perbezaan pandangan dalam soal ini. Elakkan fanatik dan ta'assub terhadap pandangan yang dianggapnya tepat dan betul. Hormati pandangan orang lain yang mungkin berbeza dengan pandangan kita. Tok Syekh kita kata jangan kita duk rasa diri kita je betul, orang lain semua salah. Yang ni pandangan-pandangan yang fanatik. Dalam bahasa Allah dia panggil radikal. Nak tak apa tak radikal? Radikal ni dia duk rasa dia je betul, orang lain semua salah. Ni pun masalah. Baik. Bab keempat. Bab keempat ni lah saya nak lompat. Dah habis. Dah habis dah belum? 10 minit lagi. Senyum sikit. Jangan ada buat teruk lagu tu. Nah, yang ni tuan-tuan, saya nak lompat baca 1-2 tajuk. Lepas tu tuan-tuan balik baca sendiri lah. Baik. Beberapa isu berkenaan bid'ah. Yang hari ni kita duk dengar orang kata yang ni bid'ah. Apa dia? Baik, tuan-tuan buka muka surat 182. Hak ni antaranya. Saya nak baca. Baik, boleh tak berdoa selepas solat secara berjemaah? Kita habis semayang, tuan-tuan, macam kita duk buat tu lah. Kita duk doa ramai-ramai. Sebab ada orang kata doa ramai-ramai ni, tuan-tuan, bid'ah. Ada orang kata macam dengar tak? Sebab tu dia panggil Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia mencabut mic tak duk sengap. Mulut duk kemik. Kita pun nak tengok lah. Hak lagi dahsyat beralih kanan beralih kiri mengkit dulu. Kita pun pegang tangan dia duduk dulu. Doa. Ni dengan Allah Ta'ala pun nak kira. Dia kata aku tak dah ni. Aku keluar ni nak digantrik ni. Doa. Dia pun angkat tangan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah macam biasa lah. Amin ya Rabbal Alamin. Allah dulu. Mujuk malaikat tak dah tang depan pintu dulu. Korang ajak betul dengan Allah. Lagu mana? Kita kadang-kadang kita fikir dengan akal yang waras ni, tuan-tuan. Apa masalah nak doa ramai-ramai? Yang pertama kita minta doa ramai-ramai tu, tuan-tuan. Okeylah, depa kata benda ni Nabi tak nak buat. Okey, yang tu hujah depa. Nabi tak nak buat. Saya kata dah kepada tuan-tuan, Nabi tak buat tu bukan hukum. Hukum syarak ni 5. Wajib, haram, makruh, sunat, harus 5. Jangan duk tambah nombor 6, Nabi tak nak buat. Dah. Tanya Ustaz. Ya. Apa hukum doa lepas semayang secara berjemaah, Ustaz? Semayang jemaah. Lepas tu lepas semayang, doa ramai-ramai. Apa hukum? Hukumnya pada pandangan saya, benda itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Itu bukan hukum. Haram tak? Nabi tak buat. Ya. Buka dalam hadis. Ustaz tu kata selama saya mengaji hadis ni, saya tak jumpa Nabi buat. Okey Ustaz. Ustaz kata Nabi tak buat. Lah saya nak tanya hukum. Kalau Ustaz kata haram, dosa, saya nak tinggal. Ada yang berani kata lagu tu, tuan-tuan? Setakat nak bayang ni Nabi tak buat. Tinggal lah yang ni bid'ah. Tak. Hukum. Haram ke? Wajib ke? Sunat ke? Harus ke? Makruh ke? Doa ramai-ramai. Yang kita nak minta semua sama. Apa dia yang kita minta, tuan-tuan?
Dalam doa tu imam baca kita amin. Minta permudahkan urusan. Yang tu bercanggah dengan agama lah. Minta ampun dosa. Allahumma ghfir lana dhunubana. Ampun dosa. Wali walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Minta ampun dosa kepada mak bapak. Lepas tu minta oleh Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Minta mati dalam keadaan baik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Minta selamat dalam beragama. Wa afiatan fil jasad. Minta tubuh badan sihat. Tidak. Tahu nak bercanggah dengan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Mari kita tengok. Allah Ta'ala berfirman. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai mengenai aku, maka beritahu kepada mereka sesungguhnya aku, yakni Allah, senantiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka menyambut seruanku dengan mematuhi perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul. Allah Ta'ala kata kat Nabi Muhammad, kalau ada di kalangan hamba aku tanya aku ni jauh ke dekat. Kalau mereka tanya mengenai aku, kata Allah, abang kat mereka aku ni senantiasa berada dengan mereka. Allah Ta'ala tuan-tuan ni senantiasa ada dengan kita. Jangan takut. Allah tak pernah lena. Allah tak pernah ralik. Apa yang orang buat kepada kita, Allah Ta'ala tahu. Apa yang kita buat dekat orang pun, Allah Ta'ala tahu. Jangan tipu Allah. Orang lain tuan-tuan boleh bohong. Dengan Allah jangan. Sebab tu minta. Nabi kata, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Orang yang tak mau berdoa dekat Allah ni, Allah Ta'ala murka, marah dekat dia. Minta. Tuan-tuan kalau berdoa ni tuan-tuan, doalah sebanyak mana yang mungkin. Doa. Banyak mana nak doa. Sebanyak mana mungkin. Boleh berdoa, Nabi kata. Baik Ustaz, nak berdoa pula waktu mana tu Nabi kata, an Abi Umamah, qila ya Rasulullah, ayyud du'ai asma'. Daripada Abi Umamah dia berkata, Nabi SAW ditanya, ayyud du'ai asma'. Waktu mana doa ni paling mustajab? Ni, tuan-tuan. Tuan-tuan nak doa, nak minta. Kita kalau nak minta dekat orang pun kita kena tahu waktu mana yang terbaik. Apatah lagi nak minta dekat Allah. Sahabat tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, waktu mana yang the best, yang paling terbaik nak doa? Nabi kata dua. Dua waktu yang paling terbaik kalau nak doa. Maklum ada hajat dengan Allah, dua waktu yang paling terbaik nak doa. Yang pertama, qala jawfal lail. Yang pertama, pertengahan malam, yang tengah malam yang terakhir. Pukul 4 pagi, pukul 3 pagi, mungkinlah. Yang kedua, wa duburas salawatil maktubat, lepas sembahyang 5 waktu. Waktu tu tuan-tuan berdoalah dua ni mustajab. Every day, setiap hari. Lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang Lahar, lepas sembahyang Asar, lepas sembahyang Maghrib, lepas sembahyang Isyak, minta waktu terbaik. Sepertiga malam yang terakhir, minta. Para ulama bersepakat, berdoa sesudah solat amat digalakkan. Jumhur ulama berpendapat maksud perkataan dubra solah ni, apabila selesai mengerjakan solat, mereka berhujah dengan hadis di bawah. Baik. Tak apa, yang tu tinggal. Cumanya nak tengok tuan-tuan. Dia kata tu, daripada Warad Maula Mughirah, dia kata Mughirah telah menulis surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan bahawa Rasulullah SAW berkata, selepas setiap kali salat apabila selesai memberi salam, Nabi baca apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Sebahagian ulama berpendapat maksud perkataan dubur salat ialah selepas tasyahud dan sebelum memberi salam. Antaranya Ibnul Qayyim yang tu tak apa. Baik, kita tengok. Yang mana dia nak? Okey, buka muka surat 187. Dia nak abang ni. Kesimpulan dia. Dia kata, di negara kita antara amalan masyarakat Islam di masjid dan surau, kecuali beberapa buah masjid di negeri Perlis, ialah berzikir. Ni dia tulis ni dah. Dia tentang kata saya kata pula. Betul tak? Ada tak perkataan tu? Ada tak? Di negara kita antara amalan masyarakat Islam di semua masjid dan surau, kecuali beberapa buah masjid di negeri tersebut, ialah berzikir dan berdoa secara berjemaah. Imam mengetuai bacaan zikir dan doa. Para makmum mengetuai bacaan zikir imam dan mengaminkan doa yang dibacakan. Amalan ini pun dianggap oleh setengah pihak sebagai bid'ah hanya kerana kononnya tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Benarkah dakwaan ini? Sebenarnya terdapat hadis-hadis yang menyokong amalan ini. Antaranya hadis riwayat daripada Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, solat itu dua rakaat, mempunyai tasyahud setiap 2 rakaat. Dalam keadaan khusyuk memohon dengan bersungguh-sungguh kepada Allah. Tenang, kemudian angkatlah tanganmu kepada Tuhanmu dan menghadap telapak tanganmu ke arah mukamu seraya berkata, wahai Tuhanku, siapa yang tidak melakukan demikian itu dianggap cacat, yakni tidak sempurna. Hadis yang kedua daripada riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW berdoa selepas solat zuhur, ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid, Salmah bin Hisham dan sebagainya. Dan hadis yang ketiga, balik baca dari hadis tu. Hadis-hadis lain berkenaan cara Nabi berdoa secara umumnya menunjukkan bahawa baginda mengangkat tangan ketika berdoa dan baginda tidak pernah melarang para sahabat mengangkat tangan ketika berdoa. Semua ini menyokong amalan yang dilakukan oleh umat Islam di negara ini. Dan tidak mungkin amalan mengangkat tangan selepas salat ketika berdoa secara berjemaah termasuk dalam perkara bid'ah dalalah yang dilarang. Maknanya ada 3 buah hadis itu menyokong amalan yang dilakukan oleh kita. Wallahu a'lam. Tuan-tuan balik baca sendirilah yang lain tu. Tidak ada benda-benda yang ni sangat. InsyaAllah. Muka surat 199 penutup buku kecil ini sudah tentu tidak mampu membincangkan semua permasalahan berkaitan tajuk yang sekian lama menimbulkan permusuhan di antara sebahagian umat Islam dan dengan sebahagian yang lain. Namun besar harapan penulis sekurang-kurangnya akan lahir sedikit keterbukaan dalam kalangan pembaca terhadap isu ini dan dapat merapatkan jurang perbezaan yang makin ketara. InsyaAllah tuan-tuan, buku kita ni pun dah habis. Nanti saya akan bincang dengan pihak surau. Kita tengok kitab apa lagi yang kita boleh baca di sini insya-Allah. Tuan-tuan, kita beli hak murah-murah sudahlah. Kalau boleh hak RM10 ke bawah. Tu pun mau tuan-tuan tak beli, saya tak tahu nak buat apa lah. Yang ni ikut mahal.